minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Izzah. Selawat dan salam ke atas Rasul junjungan keluarga baginda serta sahabat baginda. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum, selamat pagi. Dah masuk jam terakhir kita dan seperti dijanjikan, kita akan masuk ke topik Jumaat kita pada hari ini bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz Soroni, pensyarah Akademi Islam College Universiti Islam Antarabangsa KUIS. Ya, baik. Topiknya memahami hadis sahih, dhaif dan juga palsu. Alhamdulillah, Ustaz dah sampai di konti kita hari ini untuk berkongsikan. Sambil itu anda juga boleh dengarkan di ikimfm.my ataupun tonton secara langsung di tvikim.my. Terima kasih pada Ustaz penerbit kita, Ustaz Irwan Johari. Jom kita bersama-sama Ustaz kita pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar kita? Alhamdulillah. Sampai juga ke konti. Sesat sikit. Tapi tak apa Ustaz, Alhamdulillah sampai. Walaupun pertama kali Ustaz Hafiz bersama kita pagi ini untuk topik Jumaat, tapi ramai yang juga ternanti-nanti Ustaz nak mengetahui dan memahami insya-Allah hadis itu adakah sahih, dhaif, maudhu' ataupun sebagainya yang akan dikongsikan. Betul, termasuk mereka yang berada di luar sana dan juga kami sendiri pun juga ingin mendapatkan ilmu daripada Ustaz. Mungkin sebagai mukadimah Ustaz tentang topik kita pagi ini, memahami hadis sahih, dhaif dan palsu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima wa amidana min nurihi ya nur. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima waj'al lana taufiqa dauman sahiba. Terima kasih kepada DJ Sufian dan DJ Lokman. Kembali Juga ucapan terima kasih kepada pihak IKIM yang sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit ilmu lah berkenaan dengan hadis. Walaupun mungkin saya bukanlah orang yang layak untuk bercakap tentang hadis ini, kerana ramai di sana yang lebih alim, yang lebih arif tentang seni hadis. Walau bagaimanapun, insya-Allah saya akan cuba untuk berkongsi serba sedikit pengetahuan saya tentang apa itu hadis sahih, hadis dhaif dan juga hadis palsu. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut hadis ini, memang kita tergambarlah bahawa ianya adalah apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada yang berbentuk perkataan, perbuatan atau pengakuan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan juga termasuk dengan sifat nabi yang berbentuk jasmani dan juga berbentuk sifat akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dinisbahkan semuanya kepada nabi ini dinamakan hadis. So memang kita biasa dalam kehidupan seharian kita tidak lari daripada Al-Quran dan juga hadis ini. Memang kita digalakkan untuk membaca Al-Quran dan begitu juga untuk kita membaca, mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak kitab-kitab yang baik yang telah disusun oleh para ulama yang menghimpunkan hadis-hadis yang boleh kita ambil panduan dan pengajaran daripadanya. Baik, bila membincangkan kenapa hadis ini boleh sampai kepada kita pada hari ini, ianya mengambil masa yang sangat lama, 1400 tahun lebih. Bagaimana tu ia boleh sampai kepada kita, itu yang perlu kita ketahui tentang disiplin periwayatan hadis ini, daripada seorang perawi kepada seorang perawi sampailah kepada kita hari ini. So sama juga dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran ini juga diriwayatkan daripada seseorang kepada seseorang, daripada satu generasi kepada satu generasi sampai juga kepada kita hari ini. Alhamdulillah. Jadi inilah yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, sekiranya kamu berpegang dengan kedua-duanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu kitabullah dan sunnahku. Jadi
Al-Quran dan hadis ini dijaga oleh para ulama Islam, yang mana mereka ini telah mengembelingkan usaha-usaha yang sangat besar untuk menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dia telah menghimpunkan hadis-hadis yang sahih di dalam kitab sahihnya, yang mana bila dia nak memasukkan hadis ke dalam kitab tersebut, dia akan mandi dahulu dan juga bersolat 2 rakaat. Ini disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Muqaddimah Fathul Bari yang mensyarahkan kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, inilah bagaimana contoh di antara para ulama hadis yang berusaha untuk menghimpunkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memastikan bahawa setiap perawi-perawi dalam rantaian sanad itu, mungkin bila kita membincangkan apa hadis ni, nanti dia akan ada banyak istilah lah, apa ni, sanad, matan, perawi, ataupun orang yang meriwayatkan hadis ini. So kita kena tahulah. Jadi silsilah ataupun rantaian sanad ini yang merupakan periwayatan hadis itu daripada seorang kepada seseorang itu, ini yang diteliti oleh para ulama hadis. Mesti orang yang menyampaikan hadis itu adalah orang yang dipercayai, orang yang dia punya istilah dia thiqah lah. Thiqah ini dipercayai. Dan dia ada orang yang tidak dipercayai ataupun ghair thiqah atau laisa bi thiqah. Jadi bila yang meriwayatkan itu tidak dipercayai, maka hadis ini ditolak. Tapi bila orang itu disebut sebagai orang yang thiqah, yang dipercayai, orang yang saleh, jadi boleh diterima hadisnya. Jadi begitulah untuk kita memastikan hadis-hadis ini adalah sahih atau sebaliknya dia merujuk kepada rantaian sanad itu. Sebab itu disebut oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu taala, katanya al-isnadu minad din walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad itu adalah sebahagian daripada agama. Kalaulah bukan kerana isnad, nescaya sesiapa saja akan berkata apa sahaja yang dia mahu. Jadi kalau tanpa isnad ataupun sanad, seerti sebenarnya sanad dengan isnad ini seerti. Jadi bila kalau tidak ada sanad ni, maka tidak boleh diterima hadis itu. Jadi begitu juga kita hari ini perlu juga memastikan adakah hadis itu ada sanadnya, ada sumbernya. Maksudnya kalau hadis itu kita semak-semak tengok tak ada sanad, jadi tak bolehlah kita terima. Kena tawakuf ataupun kita kena tangguhkan dulu sehingga kita jumpa sanadnya. Kalau tak jumpa, tangguhkan terus, tinggalkan terus. Maknanya yang tu itu yang perlu kita jaga, Ustaz, ya. Dia yang itu pun ada istilah juga, macam mana perawi-perawi ini menyampaikan hadis. Bila dia menggunakan itu dia punya taraf dia rendah sedikit. Yang paling tinggi bila dia mengatakan sami'tu, aku mendengar. Jadi dia punya kualiti hadis yang disampaikan itu agak tinggi. Sami'tu ataupun sami'na. Sami' itu artinya aku telah mendengar, ataupun sami'na, kami telah mendengar. Kalau dia bersama dengan ramailah, dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat dia yang lain, jadi dia kata sami'na, kami telah mendengar daripada guru kami lah, si fulan. Kalau lafaz yang lain ada haddatsani, diberitakan kepadaku, maknanya oleh guru dia, oleh yang menyampaikan hadis kepada beliau itu, maka dia kata haddatsani, telah diberitakan kepadaku. Atau dia bersama dengan orang lain, dia kata haddatsana, telah diberitakan kepada kami. Jadi ini adalah ungkapan-ungkapan penyampaian hadis yang agak tinggi kualitinya berbanding dengan an tadi itu. Kalau an dia hanya daripada, maknanya si fulan daripada si fulan. Jadi di situ tidak dia menyebut
si fulan mendengar daripada si fulan, jadi kita tengok dia punya perbezaan ungkapan itu lain ya. Kalau daripada tu sesiapa saja boleh berkata daripada. Walaupun dia sebenarnya tidak berjumpa dengan orang itu daripada. Jadi statusnya itu agak lemah ke macam mana Ustaz? Dia ada perbahasan di kalangan ulama bagaimana kita nak membezakan yang berstatus sahih dan juga yang berstatus belum dapat dipastikan sama ada sahih ataupun sebaliknya. Kalau yang disebut oleh tokoh-tokoh hadis yang besar, jadi itu dianggap bahawa mereka memang mendengar daripada gurunya, seperti mana yang kita jumpa dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim rahimahumullah taala. Jadi kita jumpa an tu ada di dalam sanad-sanad Al-Bukhari dan juga Muslim rahimahumullah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tidak menunjukkan sanad dia lemah, kerana telah dipastikan bahawa setiap perawi itu adalah tokoh-tokoh yang memang dikenali masyhur, yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita dalam memastikan hadis sahih ataupun tidak sahih ini, kita kena tahu apa itu hadis sahih sebenarnya. Jadi bila kita menyebut hadis sahih, biasa kita fahamlah bahawa ianya memang sahih, benar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya kongsikan sedikit takrif yang disebut oleh para ulama hadis. Hadis sahih ini ialah mattasala sanaduhu binaqlil adal tamid dabti an mislihi daripada orang yang seumpamanya. Maknanya hadis sahih itu ialah hadis yang bersambung sanadnya dengan periwayatan orang yang adil, yang tamid dabti, yang sempurna dabitnya. Ini pun satu istilah lagi ya. Seperti yang saya sebut tadi, akan ada banyak istilah yang perlu kita faham. Tamid dabti maknanya sempurna penjagaannya. Maknanya dia jaga riwayat itu dengan sempurna, sama ada secara hafazan ataupun secara penulisan. Dia jaga tulisan dia, yang dia tulis daripada guru dia. Jadi itu hadis yang bersambung sanadnya dengan periwayatan perawi yang adil, yang sempurna dhabitnya, sempurna penjagaan hadisnya itu, an mithlihi, daripada orang yang seumpama dia juga. Maknanya orang tu adil dan sempurna dhabitnya juga. Min awwali sanad ila akhirih, daripada awal sanad hingga ke akhirnya. Maknanya kalau Imam Bukhari tadi, Imam Bukhari itu memang sudah al-adl tamid dhabti. Guru dia pun begitu. Guru kepada gurunya pun begitu, sampai kepada sahabat yang memang bila sebut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ada kaedah bahawa semua sahabat Nabi ini adil, tak perlu kita pertikaikan lagi sama ada apa dhaif ke, tak ada. Bila sebut sahabat saja kita kena percaya bahawa ianya tak mungkin berdusta ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu rantaian sanad itu. Contoh daripada yang saya sebut tadi, Imam Bukhari daripada gurunya sampai kepada sahabat Nabi yang mendengar sendiri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dia melihat apa yang Nabi lakukan, maka dia kisahkan balik, dia ceritakan balik apa yang Nabi lakukan itu. Kemudian ada lagi definisinya, min ghairi syuzuzin wala illatin, tanpa ada sebarang keganjilan. Maknanya dalam periwayatan hadis itu tidak ada sebarang yang meragukan ya, keganjilan. Wala illah, mahupun keilatan. Keilatan ini yang kecacatan ya, yang merosakkan hadis tersebut. Jadi kena dipastikan bahawa hadis tersebut kemungkinan sanadnya sahih ya, sanadnya sahih, tapi matannya ada syuzuz dan juga illah. Syuzuz ini ialah keganjilan dan illah ini ialah kecacatan. Jadi kena dipastikan itu. Yang ini min ghairi syuzuzin wala illatin ini, dia termasuk juga kita nak melihat matannya ya. Bila kita sebut hadis ni sebenarnya dia ada sanad dan ada matan. Sanad ini rantaian perawi tadilah.
Matan pula ialah teks hadis apa yang disebutkan tadi, yang dinukilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak tengok sama ada matan itu dia ada keganjilan ataupun ada kecacatan, ya. Sebab kadang-kadang yang meriwayatkan ini manusia. Sudah tentulah kalau selain daripada Nabi, mereka ini bukanlah maksum. Hanya para Nabi alaihi wassalatu wassalam sahaja yang dijamin maksum. Jadi kalau yang selain daripada para Nabi dan Rasul ini, mereka ini tidak maksum. Jadi kemungkinan dalam tempoh nak menukilkan, meriwayatkan hadis itu, dia berlaku kesilapan mungkin sedikit, ya. Mungkin yang mungkin kecil, mungkin kecil lah, tapi hanya orang-orang yang betul-betul pakar hadis seperti Imam Bukhari dia boleh nampak. Dia boleh nampak mana yang berlaku silap, ya, sama ada pada sanad ataupun pada matan tersebut. Baik, apatah lagi kita yang telah ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu, memang tidak dapat untuk kita pastikan betul-betul apa yang disebutkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja harus tepat. Kita takut-takut wa'iyyazubillah kita berdusta dengan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut-takut tempat yang tidak elok untuk kita nanti. Baik, Ustaz, kita akan sambung kejap lagi bercerita lebih lanjut tentang macam mana kita nak pastikan kita orang-orang biasa, orang-orang awam ini, Ustaz, ya, khususnya tambah-tambah lagi di alam maya sekarang ni. Macam mana tapisan-tapisan yang perlu kita lakukan untuk pastikan kalau nak kongsi sesuatu hadis tu, kita harus ada lalui kriteria ataupun filter-filter. Boleh Ustaz, Ustaz akan kongsikan lebih lanjut insya-Allah untuk topik Jumaat. Kita nak dapat pahala ni. Betul. Kena pastikan juga sebab kita bukan orang yang tinggi ilmu dalam hadis. Okey, kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Anda jangan ke mana-mana. Insya-Allah bersama Ustaz Hafiz Sorani untuk topik Jumaat di Warna Pagi IKIM FM. Pilihan utama anda. Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-58 tahun 1437 Hijri bersamaan 2016 Masihi akan berlangsung pada 2 hingga 7 Mei 2016 di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC. Orang ramai dijemput hadir. Perpaduan nadi transformasi negara. Ingin melancong ke luar negara? Felda Travel menawarkan pakej ke Spanyol, Morocco, Balkan, Ho Chi Minh, Turki, Korea dan banyak lagi. Nak, seronoknya musim bunga dah tiba di Korea. Apa susah, Mak? Iklan tadi cakap hubungi je 0193673422 atau layari feldatravel.com.my. Okey, nanti Mak pujuk ayah kamu tu. Cuti sekolah pun nak dekat ni, Mak. Seronoknya dapat bercuti. Tempah sekarang, hubungi 0193673422 atau layari feldatravel.com.my. Wah, Kak Leha, bestnya hantaran tepak sirih, bunga dan bakuli boleh makan ke? Boleh. Tepak sirih ni dari gula, bakul ni pula dari coklat dan bunga-bunga ni semua dibuat dari buah-buahan. Mana Kak Leha tempat semua ni? Nora yang belajar di 5 Best tu yang buat semua ni. Bestnya 5 Best. Belajar 5 Best dilatih untuk jadi master chef yang versatile dan dapat 5 sijil dalam tempoh 2 tahun je. 5 sijil? Sijil-sijil iktiraf dari Kementerian Dalam dan Luar Negara termasuk dalam sijil City and Guilds of London secara percuma. City and Guilds of London? Kena pergi London ke? Tak payah. Semuanya boleh dapat di 5 Best. Jom, daftarlah sekarang di 5 Best Training Center dan hubungi 0105052020. Apakah makanan sunnah dan apakah perbezaannya dengan pemakanan sunnah? Sejauh manakah keberkesanan produk-produk tersebut perlu dibuktikan melalui kajian dan penyelidikan? Apakah cabaran dalam isu pemakanan halal dan hak-hak pengguna Islam untuk mendapatkan makanan halal serta berkhasiat? Semuanya dibahaskan dalam buku Makanan Antara Sunnah dan Sains, terbitan Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Maklumat lanjut hubungi unit penerbit IKIM di talian 03 6204 6250 atau 251 atau 254 atau layari www.ikim.gov.my dan e-kios.ikim.gov.my. Susu Syamil memang berkualiti, rasa sekali pasti mahu lagi. Susu Syamil organik tidak habis. Syamil, sedapnya. Untuk maklumat lanjut, layari www.susukambingshamil.com. Hubungi 013-681-3292. Syamil, sedapnya. Assalamualaikum, saya Oki Setiana Dewi. Dengarkan terus IKIM FM, pilihan utama Anda.
Baik, IKIM FM pilihan utama anda. Terima kasih untuk sahabat-sahabat sekalian dan terima kasih juga untuk sahabat kita dari TV IKIM. Ya. Afiq Rashid dan brother saudara Boleh. Nuwan Ashran ataupun Bob untuk kamera kita yang turut dibawakan ataupun untuk anda tonton di tvikim.my. Ya, selagi dalam topik Jumaat bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz Soroni, pensyarah Akademi Islam College Universiti Islam Antarabangsa KUIS, memahami hadis sahih, dhaif dan juga palsu. Ya, baik Ustaz, tadi Ustaz dah cerita dah awal tadi macam mana kita nak kenal sebagai orang awam ni nak kenal hadis sahih. Sebenarnya memang banyak, kalau ikutkan banyak langkah-langkahnya Ustaz ya. Mungkin Ustaz nak sambung sikit apa lagi yang perlu kita lakukan untuk menjaga supaya tidak tersalah, tidak betul. Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada DJ Sufian dan DJ Luqman. Kembali. Jadi di antara perkara-perkara yang perlu kita tahu tentang hadis ni, yang tadi contoh definisi hadis sahih kita dah tahu. So sebenarnya dalam definisi hadis sahih tu dia mengandungi syarat-syarat untuk menentukan hadis sahih. Bila saya sebut bersambung sanad, satu, bila perawinya adil, dua, lepas tu perawi itu dia punya penjagaan sempurna, itu tiga. Kemudian ada sebut tidak ada keganjilan, empat, dan juga yang kelima tidak ada illah ataupun kecacatan yang merosakkan hadis. Jadi 5 syarat ini dia mesti ada. Kalau hilang salah satu, maka dia tidak jadi hadis sahih. Dia tak jadi hadis sahih. Kalau 2 lagi lah. Kurang Jadi kalau macam contohnya perawi itu tidak adil. Jadi tidak adil menyebabkan hadis itu jadi dhaif. Maknanya kita kena kenal perawi itu siapa. Siapa perawi. Ini yang menyebabkan perbezaan hadis sahih dan juga hadis dhaif. Dia ada 5 syarat. Kalau hilang satu syarat, dia menjadi hadis dhaif. Jadi takrif hadis dhaif pun dia mudah aja, iaitu hilang satu syarat daripada syarat-syarat hadis sahih ataupun hadis hasan. Hadis dhaif hilang salah satu syarat daripada 5 yang utama tadi untuk menentukan hadis sahih Ustaz. Dia hilang satu syarat saja, tapi dia tak boleh dikatakan palsu. Kalau perawi itu dia memang dituduh memalsukan hadis ataupun dia dituduh berdusta, baru dituduh saja ni pun sudah kita katakan hadis itu berkemungkinan hadis palsu. Apatah lagi kalau dituduh memang betul-betul dia bukan dituduh lagi, memang orang kata dia ni pemalsu. Kalau bahasa Arabnya wadda' ataupun kazab ni pendusta. Jadi kalau perawi itu memang betul-betul disebut sebagai kazab, pendusta, sudah tentulah hadis itu jatuh palsu. Tapi kadang-kadang di kalangan ulama-ulama ini dia punya perbincangan sangat detail lah. Kalau kita nak membincangkan tentang perawi-perawi hadis ini, dia ada satu ilmu yang khusus, iaitu ilmu al-jarah wa ta'dil, ilmu yang berkaitan tentang membincangkan, menilai para perawi ini dari sudut kekuatan dia dan kelemahan dia. Memang ada ilmu khusus ada untuk ilmu menentukan. khusus. Subhanallah. Kalau saya ada mengajar satu subjek itu memang satu semester. Subjek Jarah ilmu rijal. Ilmu rijal. Ilmu rijal ini ialah ilmu yang berkaitan dengan perawi-perawi hadis lah. Memang satu semester. Itu pun kadang-kadang tak sempat nak habis. Kita kompreskan jadi sejam. Kompres. Jadi dia sebenarnya bukan mudah untuk kita menentukan bahawa hadis itu sahih, hadis itu hasan, dhaif, palsu. Palsu ni dalam bahasa Arabnya maudhu' lah. Kadang-kadang orang kata maudhu', kadang kata palsu, samalah. Okey. Jadi dia memerlukan kepada disiplin ilmu yang bermacam-macam di bawah ilmu hadis ini. Yang saya sebut tadi ada ilmu ar-rijalnya, ilmu al-jarah wa ta'dilnya, ada mustalah al-hadisnya. Dan ni mesti kita kena tahu juga selok-belok yang untuk kita memastikan bahawa hadis itu daripada jenis yang mana, status dia apa. Jadi ini yang sepatutnya
perlu kita fahamlah supaya kita tidak mudah-mudah untuk kita mengatakan hadis itu sahih ataupun tidak sahih dan sebagainya lah. Dia maknanya dia ada disiplin yang perlu dia lalui, dia pelajari, dia tekuni untuk dia mahir dalam bidang hadis ini. Ada formula dia. Tadi Ustaz dah sebutkan bagaimana nak mengenali pula hadis daif. Bagaimana pula tentang beramal? Ada yang mengkritik isu ini dan berbincang tentang beramal dengan hadis daif, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh jelaskan juga. Ramai juga nak tahu tu, Ustaz. Okay. Jadi kalau kita sebut hadis sahih ni tak ada masalah lah. Hadis sahih insya-Allah walaupun sebenarnya hadis sahih ni ada juga perbincangan yang lebih dalam lagi. Ada dalam sebuah kitab itu dia kumpulkan 25 hadis sahih ataupun hasan tapi tidak diamalkan oleh mana-mana ulama. Ada juga begitu. Tak diamalkan oleh mana-mana ulama. Jadi ini perbincangan-perbincangan yang berbentuk khusus lah. Tapi secara umum kita ini mengikut sahaja para ulama. Jadi kalau ulama kata hadis sahih, okeylah kita terima, kita amalkan. Baik. Manakala kalau yang hadis daif ini kita ikut juga apa yang telah digariskan oleh para ulama. Kebanyakan para ulama mengatakan boleh beramal dengan hadis daif yang berkait dengan fadail al-a'mal, kelebihan-kelebihan amalan, ataupun at-targhib wa tarhib yang berbentuk galakan dan juga ancaman. Jadi dalam bab itu, bab fadail amal at-targhib at-tarhib ini, kebanyakan ulama mengharuskan untuk kita mengamalkannya. Tetapi ada 3 syarat. Ada syarat. Dia tak boleh terus amal baru nak tiba-tiba ada syaratnya. Apa syaratnya, Ustaz? Syaratnya dia kedaifan itu tidak terlalu berat. Tidak terlalu berat. Maknanya kalau semua ulama kata ini daif dia sangat teruk ni, sangat berat ini. Semua ulama kata begitu. So kita tak boleh amalkanlah. Contoh. Kalau hadis yang daif terlalu berat ini nak bagi contoh ni segera tu. Macam mana Ustaz kalau contoh Ustaz sebut fadail amal. Kita memang ada kitab fadail amal yang dibaca, sering dibaca oleh sahabat-sahabat kita. Adakah boleh kita berpegang pada isi kandungan kitab tersebut, Ustaz, untuk seperti yang kita sebutkan tadi lah, mungkin ada kaitan-kaitan dengan hadis dhaif dan sebagainya. Macam mana tu, Ustaz? Baik, bila menyebut tentang kitab fadail amal ini yang disusun oleh Maulana Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, dia susun kitab ini untuk bacaan orang awam. Jadi bila untuk orang awam ini dia cuba untuk menggalakkan orang awam ini untuk beramal. Nama dia pun fadail amal kan. Jadi jelaslah bahawa dia tidak berkait dengan hukum hakam. Dia kalau hadis daif ni memang kita tak boleh guna dalam hukum hakam, dalam bab akidah tak boleh. Baik. Tapi kalau dalam bab fadail amal boleh. Jadi sebab itu dia punya topik kitab itu kita kena faham. Konsep dia dah sebut fadail amal. Jadi sudah tentulah kalau ada hadis daif tidak ada masalah. Okey. Jadi kadang-kadang ada juga yang mengatakan di dalamnya ada hadis yang sangat daif. Ataupun ada yang mengatakan hadis palsu. Sebahagian kecil tu. Tapi ini bila kita amati, kita teliti balik, kita kaji, kalaulah hadis itu pengarang dia ni adalah seorang tokoh besar hadis di India lah. Jadi kalaulah pengarang ini tahu hadis itu palsu, nescayalah dia tak akan nescaya dia tak akan masukkan. Jadi mungkin dia ada kriteria tertentu yang bagi dia belum lagi mencapai tahap palsu. Kalau kata Imam Nawawi rahimahullah taala, Imam Nawawi kata hadis daif ini harus diamalkan dalam bab fadail a'mal selama mana ia tidak palsu. Jadi kalau perkataan selama mana ia tidak palsu itu maknanya kalau tidak confirm ianya palsu, maknanya masih boleh lagi.
Ini yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik, alhamdulillah. Ustaz, boleh kita raikan pendengar di talian? Saya baru sebut satu syarat ni. Ada dua syarat. Okey. Ustaz, settlekan syarat dulu Ustaz, baru kita buka soalan. Okey. Yang syarat yang kedua ialah hadis tersebut mesti tertakluk kepada asal ataupun kaedah yang diamalkan di dalam Islam lah. Dia mesti ada asal dia. Sama ada Al-Quran, hadis yang sahih ataupun ijma' dan sebagainya. Jadi dia mesti ada asal yang diamalkan. Hadis itu dia ada penyokong lah. Dia bukannya dia seorang-seorang saja, dia ada penyokong. Sama ada yang sokong tu Al-Quran ataupun hadis sahih dan sebagainya. Dan satu lagi, kita tidak beriktikad ketika beramal dengan hadis yang dikatakan dhaif ini, ianya sebagai sabit. Maknanya kalau kita iktikad dia sabit, sahih lah. Sedangkan ianya hadis yang tidak sahih. Maknanya belum mencapai tahap sahih. Ya. Dia adalah hadis yang dhaif. So kita tidak beriktikad bahawa ianya ialah hadis yang sabit ataupun hadis yang sahih. So kita beramalkan mengamalkannya itu hanya untuk berihtiyat. Berihtiyat ini untuk kita berhati-hati. Untuk berhati-hati kalau-kalaulah ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tinggalkan, kita tak amalkan. Jadi kita berhati-hati. So kita amalkan dengan tujuan untuk mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia masih lagi dalam lingkungan fadail amal, at-targhib wa tarhib dan seumpamanya. Itu 3 syarat yang telah diredaksi oleh para ulama, dan ada yang menambah 4 syarat, 5 syarat sampai 6 syarat. Tapi yang yang masyhur, yang disepakati oleh kebanyakan ulama, yang 3 syarat ini sahaja. Ini yang telah diredaksi oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dan telah diakui oleh murid dia Al-Hafiz As-Sakhawi rahimahumullahu taala. Baik, insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas penjelasan dan pencerahan itu. Harap sahabat-sahabat juga yang mendengar dapat kita guna pakai syarat-syarat yang Ustaz sebutkan tadi. Moga-moga dapat memandu kita untuk memilih ataupun berkongsikan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dan pastikan ia sahih ataupun pada syarat-syarat, kena pada syarat-syarat yang tertentu Ustaz. Baik Ustaz, kita ada soalan daripada sahabat pendengar kita di talian untuk kita ajukan pada tamu kita pada hari ini. Tuan Haji Ilyas dari Shah Alam, silakan soalannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini satu perkara Ustaz, yang kita sebagai orang awam, rakyat marhain Ustaz, yang selalu memperkatakan hadis lah. Kadang-kadang kita sebut secara sambil lewat lah. Ini yang memang konon je lah. Misalnya ini ada hadis yang mengatakan benda ni tak boleh buat, tapi kita tidak mengeluarkan segala yang perawi dia, siapa yang memberi, dan bagaimana yang macam Ustaz katakan tadi lah, apa hukumnya Ustaz, kita kata orang secara menyebut secara umum saja ada hadis itu. Itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Alias. Ustaz, kita ada seorang lagi di talian untuk kita kongsikan juga soalan seterusnya. Sebentar ya. Baik, Cik Khalid dari JB, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya tentang hadis mursal dengan hadis ahad ni. Macam mana taraf dia? Boleh kita amalkan ke? Hadis apa? Contoh Ustaz. Mursal dan hadis ahad. Baik. Mungkin Ustaz boleh raikan jawapan kepada sahabat kita, insya-Allah. Silakan. Untuk yang pertama tadi tu, macam mana kalau kita keluarkan hadis tanpa disebutkan sanad-sanad untuk sama ada hadis itu melarang, tak boleh itu, tak boleh ini, tapi tak sebut pun dari siapa. Macam mana Ustaz komennya? Ya. Ini memang biasa dalam masyarakat kita hari ini dengan adanya media sosial yang berbagai-bagai ini. Jadi kita ni kadang-kadang bila kita dapat info, dapat mesej kata ini hadis tapi dia tak sebut. Sepatutnya memang kena sebut daripada siapa dan kena amanah lah. Sebab kadang-kadang dia sebut saja hadis riwayat Al-Bukhari, tapi bila kita semak tak ada dalam Al-Bukhari. Ini pun di antara berbagai kerenah lah yang menyebarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So sebenarnya kalau Al-Quran contohnya kan kita sebut dalam surah sekian kan. Jadi kalau hadis pun sepatutnya kita kena sebut sumber dia dengan tepat, riwayat Al-Bukhari. Jadi bila sebut Al-Bukhari dia tak perlu hadis sahih lah. Maknanya kita kena maklum lah Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kedua-duanya bila meriwayatkan hadis kita kata sahih, yang khusus dalam kitab sahih mereka lah. Tapi kalau
Yang lain-lain seperti Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmizi, Imam Ibnu Majah. Nah, jadi kita kena tahu kedudukan hadis itu sama ada sahih, hasan, dhaif dan sebagainya. Kalau At-Tirmizi dia istimewa sikit. At-Tirmizi dia istimewa. Dia sebutkan darjat setiap hadis di akhir hadis yang diriwayatkan. Setiap hadis diriwayatkan tu dia akan sebutkan sahih ke dia kadang-kadang sebut hasan sahih gharib, hasan gharib. Jadi itu yang kita kena ambil tu. Jangan kita tinggalkan. Kalau riwayat Tirmizi dia ada. Oh, masya-Allah. Okey, terbaik. Itu panduan kita. Jadi saya memang sangat-sangat menggalakkan supaya kita bila kita nak sebarkan hadis itu kita kena sebut riwayat siapa. Itu yang penting tu. Kalau nombor Ustaz, riwayat Imam Bukhari hadis nombor berapa. Nombor itu mencukupi? Itu dia hanya untuk orang yang mengkhusus dalam bidang hadis lah. Tinggi ilmunya. Sebab kalau bagi masyarakat awam mungkin dia tak akan semak nombor tu. Dia tak akan semak, dia tahu okey hadis saya dia amal insya-Allah kan. Okey. Baik. Yang kedua hadis mursal dan juga ahad. Baik, ada pun soalan yang kedua berkenaan dengan hadis mursal dan juga ahad ini sebenarnya dia topik yang berlainan tu. Sebab hadis ahad ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang perawi. Dia lawan dia hadis mutawatir. Ni banyak istilah hari ini kita dengar. Dia bila kita bincang hadis ni dia ada hadis mutawatir, maknanya diriwayatkan oleh ramai orang perawi, dan juga hadis ahad diriwayatkan oleh beberapa orang perawi. Dia hadis ahad ni pula dia ada jumlah. Ahad ni dia ada bahagi kepada hadis masyhur, aziz, gharib. Masyhur ni yang diriwayatkan oleh 3 orang ataupun lebih lah. Hadis yang aziz diriwayatkan oleh 2 orang sahaja. Hadis gharib diriwayatkan oleh 1 orang. Jadi masyhur, aziz, gharib ini di bawah perbincangan hadis ahad. Tapi kat situ tidak menentukan ia sahih, dhaif ataupun maudhu', itu belum lagi Ustaz ya. Subhanallah. Sebab itu dia berbeza dengan perbincangan hadis mursal. Hadis mursal ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in. Ini istilah tabi'in ini kita kena faham bahawa dia adalah seorang yang tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi. Sebab itu nama dia tabi'in. Tapi hadis mursal ini, tabi'in ini dia meriwayatkan secara langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah tentu kita tengok sanad itu sudah terputus sebab dia gugurkan sahabat yang meriwayatkan daripada Nabi itu. Dia terus saja seorang tabi'in dia terus meriwayatkan daripada Nabi. Jadi ini ada perbincangan. Itu kira perbincangan lain Ustaz. Yang sangat detail. Okey, so kita back to our topik hari ini. Cuma Ustaz, kalau macam kita nak bantu orang ramai mendapat pahala dan sebagainya, di mana mereka boleh rujuk hadis yang sebagaimana Ustaz terangkan tadi, yang ada 5 syarat-syarat ni, ataupun ada kitab-kitab yang khusus? Adakah perlu bertalaki dengan para guru ataupun mendapat ijazah dan sebagainya? Ataupun cukup sekadar dapatkan di internet ada? Tak nak lah forward je kan. Kan? Ada kitab yang khusus. Semua ilmu ni memang kita kena belajar lah. Betul, kita kena berguru. Jadi kalau kalau kita dapat macam berbentuk misi itu macam berbentuk nasihat, mengingati kan. Maknanya benda yang mungkin kita dah tahu. Tapi bila benda yang kita tak tahu, maknanya itu ilmu baru. So kita itu dinamakan wijadah, maknanya kita jumpa kita terima maklumat tersebut. So kita kita kena semak. Kalau yang menyampaikan itu memang orang yang berilmu, itu memang kita belajar dengan dia lah. Tapi kalau orang yang menyampaikan itu pun biasa saja, so maknanya kita kena semak dengan para ulama. Jadi benda-benda baru ni kita kena semak dengan para ulama. Semak dengan ulama ni lah yang kita kata sebagai talaki, berjumpa.
apa ni tanya kan. Menentukan kesahihan menentukan satu hadis itu saja. Baik Ustaz, ada sahabat kita juga menanti di talian untuk ajukan soalan. Sempat lagi insya-Allah Puan Nur dari Pulau Pinang, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang satu hadis kursi. Apa saya nak kepastian daripada Ustaz tentang ayat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasadal jasad satu, dan al-insan siri wa ana siru daripada nak pasti dengan Ustaz tentang cerita ni. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak bertanyakan tentang darjat hadis. Jadi hadis yang menyebut tentang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Ini telah dibincangkan oleh para ulama hadis. Di mana sumbernya? Jadi kebanyakan mereka ini menjumpai bahawa ianya tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam As-Suyuti sendiri menyebut ianya tidak sabit. Maknanya bukan sebagai hadis. Tetapi ia adalah kata seorang ulama sufi. Kalau tak silap nama dia Mu'adz Ar-Razi. Jadi kata-kata Mu'adz Ar-Razi ini yang tersebar dan mungkin lama-kelamaan orang dia tak begitu cakna, dia ingat itu hadis, maka dia nisbahkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya kita kena tukar balik. Kita kena sebut nama dia. Bahawa ini ialah kata-kata seorang ulama sufi, dan terus kita sebutlah. So kita tak ada masalah. So kita boleh sebarkan. Tapi jangan sebut hadis. Jangan sebut hadis. Bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Terima kasih Ustaz atas penjelasan tersebut. Subhanallah, rasa macam kena bawa Ustaz hari-hari. Orang tanya, Ustaz jawab tentang kesahihan hadis-hadis tertentu Ustaz. Rasanya mesti kena jemput lagi Ustaz ni rasa ni. Baik, apa insya-Allah terima kasih Ustaz atas pencerahan sebentar tadi. Rasanya kita tak sempat nak raikan soalan-soalan berikutnya. Terima kasih Puan Muna Jasman yang membantu kita untuk mendapatkan soalan daripada sahabat kita. Untuk akhir ni sedikit sesempatnya Ustaz, pesanan Ustaz untuk menguatkan tajuk kita memahami hadis sahih, dhaif dan juga maudhu' ataupun palsu Ustaz. Okey, terima kasih DJ Sufyan dan juga DJ Luqman. Jadi bila kita membincangkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia ada berbagai-bagai ragam lah. Kalau kita sebut Al-Quran, dia tak ada masalah, tak ada pertikaian. Tapi bila sebut hadis ni, ada berbagai-bagai pendapat ulama. Kalau yang semua sepakat sahih, so kita tak ada masalah lah. Tapi ada juga hadis yang ada sebahagian kata sahih, ada sebahagian kata hasan, ada sebahagian kata dhaif. Ini yang perkara-perkara macam ni, so kita kena berlapang dada lah. Maknanya kita jangan terlalu tegas, keras. Kita dengan pendirian kita, ini hadis dhaif ini. So kita kena tinggalkan, tak boleh amalkan. Sedangkan hadis itu adalah sahih mengikut sebahagian yang lain kan. So kita kena raikan pendapat lah. Itu yang sangat perlu, yang perlu kita terapkan dalam diri kita pada hari inilah. Sebab ini memang berlaku dalam masyarakat kita kan. So sebab kita kena percaya dengan ulama. Maknanya kalau ulama itu dia dah menyampaikan ilmu dia, kita kena percaya. Kecuali lah kalau kita lebih tinggi daripada ulama tu lain ceritalah. So kalau kita rasa diri kita ini tidak sampai ke level itu, maka kita pernah percaya. Inilah yang yang disebut al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah para pewaris para nabi. Jadi kalau kita tak percaya ulama, kita nak percaya pada siapa? Kita serahkan kepada ahli. Apatah lagi kita melaga-lagakan pula ulama, lagilah jangan begitu sekali. Jangan hilang adab kita dan akhlak kita pada ulama tersebut. Baik, insya-Allah banyak ilmu kita dapat pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada yang Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz Soroni untuk topik kita memahami hadis sahih, dhaif dan juga palsu. Insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah di lain masa Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat sekalian, perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz Hafiz Soroni, perkongsian untuk topik Jumaat hari ini. Moga-moga dapat sedikit ilmu, walaupun sebenarnya panjang nak dibincang tu. Satu semester ni kita dah rangkum dalam masa 45 minit. Dan jangan lupa ikuti ulangannya pada hari Ahad ini jam 6.15 pagi. Ataupun malam nanti jam 1 pagi. Boleh dengarkan kembali perkongsian Ustaz Hafiz. Dan juga kami dah sampai ke penghujung Warna Pagi edisi Jumaat hari ini. Kita nak undur, kita nak undur ni. Jangan, nanti tak dengar suara. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang silap khilaf itu kekurangan kami. Mohon ampun dan maaf semua. Dan jumpa lagi minggu depan dengan banyak lagi perkongsian menarik. Dan sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
IKIM FM. IKIM FM. IKIM FM. IKIM FM. IKIM FM.